Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la ta'sir ya karim. Amanah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Kahfi ayat 109 dan 110. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, kalau semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku. Walaupun kami tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Oleh itu sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun di dalam ibadahnya kepada Tuhannya. Yang saya hormati dan saya kasihi pengurusi serta ahli jawatan Pasar Surau, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilan, para pimpinan masyarakat, dan yang dikasihi tuan guru kita, Ustaz Syukur yang ada sama-sama malam ini. Seterusnya muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, para jamaah, para pemuda yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha hebat, gagah perkasa, Tuhan yang maha mendengar setiap keluhan manusia, hatta seluruh makhluk Allah. Di dalam satu saat itu seluruhnya Tuhan tidak pernah terlepas daripada pandangan dan pemerhatian Tuhan.
Dan Tuhan yang tidak pernah bosan mendengar keluhan ataupun doa manusia. Bukan satu doa, berbilion-bilion manusia mengangkat tangan mohon pada Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah bosan dengan permintaan manusia. Dia tahu macam kita. Kita kalau ada anak 7 orang, balik-balik Paisha 7 minta nak beli kasut. Oh, kena lempang anak. Ayah boleh tahan. Adik-beradik pendekar kundur. Bosan aku. Ni nak kasut, ni nak beg. Tapi Tuhan, berbilion manusia yang kafir pun minta nak rezeki. Ulat dalam batu pun nak. Burung pun nak. Tapi Tuhan ini Maha Pengasih. Tidak pernah bosan dengan setiap doa daripada hamba. Begitulah maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita sambung kuliah kita yang telah terhenti sekian lama. Asyik tak jadi datang. Hari ni pada sebab ada kosong ni. Besok pagi-pagi lagi nak pergi ke Perak dah. Hari Senin mau balik. Jadi mudah-mudahan malam ni ada lapang kan. Saya minta maaf, kadang-kadang saya setiap Jumaat tu dah tak ada kat rumah. Lagi 50 tahun pun saya tak ada kalau hidup je. Jumaat, Sabtu, Ahad, Jumaat, Sabtu, Ahad, Jumaat, Sabtu, Ahad. Kebetulan ada kontrak, beberapa kontrak dengan syarikat-syarikat besar ni. Nak habis staff dia tu saya rasa 50 tahun lagi pun tak habis. Jadi kadang-kadang bertemu dengan kerja-kerja besar, kerja jamaah yang boleh kita tinggal. Yang tak boleh nak buat macam-macam kan. Walaupun saya percaya surau Sedeli ni, surau Kausar kan? Surau Kausar lama tak datang air dah surau ni. Tapi masuk ingat salah surau kan. Jadi alhamdulillah surau yang begini hebat, kuliahnya hari ada 30, tapi kuliahnya ratus-ratus saja insyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita doa agar surau ini akan terus subur dengan sebagai markas membina iman dan takwa pada manusia. Apatah lagi pada malam ini, walaupun hujan, kita berada di dalam majlis ilmu seperti ini, pasti akan mendapat doa para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sambung di dalam perbincangan kita mengenai cara-cara kita nak kuatkan iman. Iman barang yang paling penting dalam dunia. Lebih penting daripada segala perkara yang ada atas dunia. Tanpa iman, manusia akan rosak binasa, walau ada duit beratus bilion. Tanpa iman, walaupun manusia hebat, pangkat besar, duit dia tak ada apa-apa, pangkat kebesaran tak ada apa-apa. Hatta kamu siapa, Tuhan tak pernah pandang. Sebab kata Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu kamu beranak dulu dalam keadaan kosong, datang tak bawa apa. Kan kita beranak dulu datang kosong, kain selai pun tak bawa. Datanglah kau orang sini beranak pakai baju Melayu, kan songkok bawa keris. Suka nak bawa keris ni. Tak ada ulu, tak ada sarung lah. Beranak-beranak bawa kunci kereta ada. Tak ada, kosong. Orang perempuan beranak-beranak pakai gelang tangan, keluar rumah tu. Tak ada, kosong. Habis siapa yang beri pada kamu? Allah Subhanahu wa ta'ala yang beri. Allah bagi dulu kamu beranak, tak ada bini, akhir dapat isteri. Dulu tak ada anak, dapat anak. Dulu kamu miskin, keluar dari perut mak dalam keadaan kosong. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kamu harta. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kamu kekayaan, yang kaya, yang tak kaya pun ada. Tapi tetap dapat rezeki, itu dah. Sikit banyak tetap dapat. Hatta burung, setiap pagi saya pun kena heran, orang tak fikir pasal burung. Burung ni, dia tak ada peti air macam kita. Ada tak dengar burung ada peti air? Beruk, tahan lagi beruk. Beruk dia ada stok simpanan dia kat lebih ni. Burung tak ada. Hari ni cari, hari ni makan, esok habis. Esok nak makan pun tak tahu. Cari lagi, dapat tak? Dapat. Esok gratis tak? Burung tak pernah fikir soal esok, sebab dia tahu rezeki pasti Tuhan beri. Kita je ada main simpan, dalam esok nak makan apa. Tak ada peti air burung.
Allah SWT sebut kamu datang daripada kosong, kamu balik juga kosong. Di antara kosong dan kosong, kamu hidup di tengah-tengah ini. Ada yang dibagi banyak, ada yang dibagi sikit. Kalau Tuhan bagi banyak, jangan lebih daripada banyaknya Tuhan beri sekadar untuk jalan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sombong dengan banyak yang kamu ada. Lagi teruk, kalau banyak itu lawan perintah Allah, lawan peraturan Allah, lawan hukum Allah. Malam ni kita nak bincang 2 tajuk kalau sempat. Kalau tak sempat, 1 tajuk. Satu lagi tahun 2020 mau pulang lagi kan. Sama dengan pangkat kebesaran. Tadi yang Allah kata kamu datang kosong, kamu balik kosong. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari tak ada guna harta anak pinak, melainkan orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang sejahtera, qalbun salim. Tak bawa balik. Dia cerita tak macam Cina. Cina mati, habis semua bawa. Kereta orang masuk, semua benda orang masuk dalam kubur. Kita tak. Yang dibenar oleh fiqh adalah kain kapan selai. Bawa masuk. Lalu kalau fikir macam ni, kalau Tuhan di antara kosong dengan kosong, Tuhan bagi banyak, alhamdulillah. Kalau Tuhan bagi sikit, redha. Sebab tak lama lagi akan kosong juga. Yang kaya pun kosong. Sama dengan pangkat kebesaran. Watak yang kita pegang di atas dunia ini hanya watak atas dunia ni. Mati habis dah watak tu. Awak agung, awak sultan, awak kerabat raja, awak Tan Sri, Datuk Seri, menteri besar, menteri kecil, awak miskin, susah. Watak ni sampai batas dunia. Masuk kubur habis. Hatta agung habis. Masuk dalam kubur Tuhan tak tanya dah. Oh agung kan? Tak. Malaikat datang tanya kan? Malaikat tak datang tanya, ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Semua partik harap diampun. Izinkan partik pacan yang hina ini bertanya beberapa soalan pada tuanku. Tak. Atas dunia talqin, paling lewat pun talqin, awak sebutlah. Mudah-mudahan ke bawah duri tuanku ini, mudah-mudahan mendapat rahmat dan barakah. Masuk kubur, malaikat tak panggil dah. Awak agung, awak Tan Sri, awak Datuk Seri, awak pemimpin besar hebat. Tuhan tak tanya. Malaikat lagi tak tanya. Dia tak kira siapa. Yang jahat, yang maksiat akan kena. Ini undang-undang yang Allah SWT sebut. Maka sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi Allah, tajuk kita malam ni perkara yang keenam. Yang keenam, yang kelima dulu, bagaimana nak kuatkan iman adalah banyak datang majlis-majlis zikrullah, majlis-majlis zikir yang sangat dirahmati oleh Allah. Yang keenam adalah lakukan berbagai-bagai macam ibadah. Kalau nak dapat meningkatkan iman kita, kena banyakkan laku ibadah. Ibadah ni memiliki banyak ragam. Ada yang ibadah fizikal, puasa, ibadah harta seperti zakat, ibadah lisan, doa dan zikir. Ada juga ibadah yang menggabungkan keseluruh tadi, iaitu ibadah haji. Semua sekali dia gabung. Semua ragam ibadah ini sangat bermanfaat untuk menyembuhkan lemah iman manusia. Sebab tu ayat yang saya bacakan tadi di dalam suratul Kahfi yang sering kita baca pada malam Jumaat. Malam Jumaat. Tapi kita tak baca. Nabi sebut lama tak baca. Kita baca surah khabar metro. Lo cari MS7 370 tak jumpa lagi kan. Sampai ketutup bawah lo cari nama. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Katakanlah wahai Muhammad, diwahyukan padaku bahawa Tuhanku hanyalah Allah, Tuhan yang satu. Siapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal-amal yang saleh dan jangan ia mempersekutukan sesiapa pun
di dalam ibadahnya kepada Tuhannya. Lalu perkara yang keenam yang menyebabkan iman kita ni boleh meningkat adalah melakukan ibadah. Kerana ibadah ini adalah perkara yang boleh merapatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu darjah amal manusia ibadah ini dia bergantung pada iman. Kalau iman manusia kuat, walaupun hujan ribut datang surau. Tapi kalau iman tak kuat, walaupun tak hujan, orang sedia kereta pun tak datang. Hatta kalau rumah lu depan pintu surau pun tak datang. Kalau dah memang jadi malah datang. Kalau iman kuat, akan mendorong rumah tangganya kepada kebahagiaan, membina iman. Sebab itu iman dan ibadah ini, ibadah yang kuat, mantap, dia datang daripada iman yang kuat. Saya nak ajak muslimin muslimat merenung satu kisah yang berlaku di dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud berlaku tahun 3 Hijrah, ketika mana Nabi dan para sahabat bertempur dengan pihak kafir Quraisy yang nak balas dendam kerana kekalahan teruk mereka di dalam perang Badar. Walaupun pusingan pertama yang nak berangkat ke perang 1,000 orang, tapi akhirnya dikeping oleh manusia nampak macam Islam tetapi berhati batu, lagi munafik, bapa munafik dunia, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia keping-keping, akhir 300 orang lagi, tinggal 700. Maka Nabi tetap berperang. Lalu akhirnya pusingan pertama menang. Di pihak tentera kafir, siapa yang pimpin tentera kafir ni dalam Uhud ni? Khalid Ibn Walid. Khalid Ibn Walid. Siapa lagi pimpin? Ikrimah, Abu Jahal. Siapa lagi yang pimpin? Abu Sufyan. Siapa lagi? Wahsy bin Harb. Seorang kulit hitam, hambur, akhir diupah oleh Hindun bin Utbah. Hindun ni isteri kepada Abu Sufyan. Marah sangat kepada Sayyidina Hamzah ni, sampai dia upah Wahsy bin Harb. Dia kata, kamu perang Uhud ni jangan cari orang lain, awak cari Wahsy, aku bagi duit kau. Nah, dia bagi duit je. Bagi duit awak cari Sayyidina Hamzah. Sebab Sayyidina Hamzah lah yang memenggal leher bapa aku, Utbah bin Rabi'ah, dalam perang Badar. Kita baca sejarah Utbah Rabi'ah ni manusia jahat, hantu raya, lebih pada hantu penanggal. Dia yang letak najis muka atas belakang Nabi ketika mana Nabi sembahyang di hadapan Kaabah. Nabi bila Nabi doa di dalam perang Badar, dipenggal leher Sayyidina Hamzah yang memenggal. Lalu bila Hindun dia tahu, dia duduk sama di perang Uhud kerana nak cari mana dia Hamzah. Akhir dia upah Wahsy, awak jangan cari orang lain, awak cari Sayyidina Hamzah sampai dapat awak cincang rumah. Kawan ni cari sungguh. Akhir sekali bila dicincang, memang dia berjaya bunuh. Wahsy bin Harb ini berjaya membunuh Sayyidina Hamzah. Lalu bila diberitahu pada Hindun, Hindun datang, cincang pula kerat telinga, kerat hidung, kerat bibir mulut, dicincang rumat, dipelahkan dada, dikeluarkan jantung, digigitnya. Berjaya konon-kononnya membalas dendam bapa. Manusia jahat semua ni. Mereka awal lawan Nabi. Tapi akhirnya kelima-lima yang saya sebutkan tadi semua masuk Islam. Yang kita dah mari mengaji ni, yang masih lagi tak berubah nak pada agama, saya pun heran. Kalau yang ada sini lah mari mengaji, nampak pakai jubah, pakai serban, tapi masih bersekongkol dengan kezaliman, masih bersama dengan perkara-perkara mungkar, sampai tak boleh nak beza mana yang benar, mana yang salah. Geng-geng yang lawan Nabi ni, dia tak payah lama, akhir sekali Wahsy masuk Islam. Hindun hak belah perut Sayyidina Hamzah, masuk Islam. Khalid Ibn Walid akhir sekali jadi tentera Islam, panglima Islam, Saifullah. Abu Sufyan masuk Islam selepas daripada penaklukan kota Mekah, kemudian lepas daripada peristiwa perang Hunain. Semua pakai masuk Islam. Kerana mereka lambat, mereka tidak menunggu-nunggu
untuk melakukan perubahan kepada ke arah Islam, nak melakukan ketundukan pada Allah. Ibadah artinya tunduk pada Allah, sujud pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah ataupun mengabdikan diri kepadaku. Tuan-tuan tengok di dalam peperangan Uhud yang kita biasa baca, biasa kita dengar dalam kitab-kitab sirah. Masuk Islam. Ikrimah Abu Jahal masuk Islam. Masuk Islam. Jadi sebab itulah, di sebelah Islam pula, kerana ketundukan mereka pada Allah, hati yang mengosongkan daripada rasa nak dunia, nafsu mereka, kenderaan mereka jaga, kawal hawa nafsu. Tak macam kita nafsu yang kawal kita. Sebab tu nak sedekah pun tak berani. Jangan kata suruh pergi perang. Salah satu kisah yang berlaku di dalam peperangan Uhud ini, seorang pemuda namanya Hanzalah Ar-Rabi'. Hanzalah ni antara juru tulis Nabi. Lalu Nabi kata, awak tak pergi perang, awak baru kahwin, petang baru kahwin. Nabi kata, meraihkan sahabat ni tak pergi perang, bini pun baru lagi, periuk tak basuh lagi. Macam kita, kalau kahwin orang Selangor ni, mak mentua kita kata, periuk tak apa nak basuh. Undang-undang Selangor, Allah, saya kahwin dengan orang Selangor, kita orang kan. Orang Selangor dia kata, periuk selalunya, siapa yang jadi menantu kena basuh. Periuk belanga tu. Hanzalah malam tidur dengan isteri. Malam kedengaran gendang perang menandakan begitu rancak peperangan, bagaimana musuh datang nak menggempur umat Islam. Hati yang beriman, rasa tunduk nak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Malam itu pakai baju besi, angkat pedang, naik kuda, merempuh musuh. Akhir besok pagi hari, ada kawan surau sedeli malam ni kahwin, tiba malam ni pergi perang, agak pergi lah. Kalau pergi bini kita pegang kaki heret sampai kepala pasir tu. Kau pergi. Orang lelaki ni masalah dia kalah dengan bini. Hujan macam ni, start motor hidup dah. Isteri kata, bang, semayang ke masjid ke? Naik balik, tak jadi, tutup balik motor. Ni, kuasa orang perempuan ni dia hebat. Kuasa memujuk dia. Kuasa memujuk dia. Tak jadi. Saya tengok kawan-kawan saya, masa kat universiti tu, saya kat universiti dia boleh tahan juga. Kepala gangster kan. Dan nak masuk jail, masuk jail kena tangkap 3 kali. Nak buat universiti 3 kali cara. Main geng-geng penyanyi. Main penyanyi kita lah kepala bapak je kena tahan. Saya ingat masa tu Amy Mastura kan main buat konsert. Kita kepala dia. Hari ni arahkan semua budak-budak yang tahun 1, anak-anak usrah kita ni, hari ni siapa berak, jangan berak dalam jamban, berak dalam plastik semua. Waktu-waktu orang ni, anak-anak usrah kita, dia kata, pelik apa, berak dalam plastik. Rupa ada kawan saya seorang ni, dia daripada Pondok Memali tu, sekali dengan Ustaz Ibrahim Libya tu. Orang terror, bahagian ni dia terror. Bahagian taik mensaik ni dia terror kan. Pakar taik dia kita panggil kan. Saya pun tak tahu dia, masa dia mesyuarat tu dia kata, macam mana kalau kita buat demonstrasi satu hal, tak apalah. Satu lagi dia kata kita nak batalkan konsep ni. Nak batal mudah dia kata. Ni, bayar aku bagi idea. Ni otak, kepala otak orang hebat ni, dia macam tu. Bagus kawan saya ni, Ustaz Yunus ni, sama kelas dengan dia. Memang sikap lah dia dengan jumpa dengan serban. Tak pernah sampai sekarang mati. Saya tengok walaupun dalam tu, keluar universiti pun masih macam tu. Dia arahkan budak-budak ni semua berak dalam plastik. Separuh lagi dicari belalang. Di Kuala Lumpur yang senang nak dapat belalang. Separuh dicari belalang, bubuh dalam plastik tu. Akhir sekali dia adul belalang dengan tai tu sekali. Kata idea bagi ke mana ni. Dia letak dalam belalang tu, dalam plastik besar. Jadi 2-3 orang diputuskan, awak kena masuk, beli tiket, masuk dalam konsert tu. Dia letak bawah tangga, bawah duduk auditorium tu. Dia letakkan belalang ni hak duduk dengan taib, lepas sekali satu dewan belalang tu pergi. Tak ada 10 minit, belalang tu hingga ribu-ribu orang bawa taib semua, satu dewan keluar tuan-tuan. Saya yang Amy Mastura tu dan nyanyi 2 lagu.
Oh, saya kata memang pakar tai kawan saya kan. Ada idea sampai tahap tu. Ada sekali lepas tu ada satu lagi pesta hiburan di maksiat aku yang pakai serban Ustaz Yunus ni, saya ingat ni. Malam duduk rumah buat bom ni. Buat bom, kata game memali ni memang terror sungguh. Buat bom, saya kata kalau meletup dengan aku mampus malam ni kan. Sebesar ni, tak besar ni. Kikir belerang tu sampai besar tu. Pandai dia. Walaupun mari daripada pondok, ini kata memang geng Al-Qaeda kan. Dia boleh sambung pada jam loceng tu. Daripada tu, padahal dia tak ngaji sains. Dia boleh sambung pergi jam loceng tepat pukul berapa? Pukul 9, bum, meletup. Pagi mari 5 terang. Kenapa aku masuk balai tu? Dengan dia sama sekali kan. Akhir sekali dia kena gantung. Berapa bulan kena gantung. Saya dah rayuan-rayuan tak jadi gantung kan. Jadi macam tu lah kan. Hanzalah ni, saya tengok kawan-kawan saya ni kuatnya. Akhir sekali hancur. Hanya kerana perempuan, hanya kerana gaji. Akhir sekali dulu kuat takbir sana, takbir sini kan. Oh, pantang dengar. Akhir sekali lebah berguling bila serangan datang. Jadi mengapa? Mantapkan iman kita. Melalui ibadah ini perkara yang boleh menyebabkan iman kita jadi naik. Banyak melakukan berbagai macam ibadah bukan hanya membuat baju iman kita makin baru dan cemerlang, tapi juga menyediakan bagi kita begitu banyak pintu untuk masuk syurga. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang menafkahi 2 isteri di jalan Allah, maka dia akan dipanggil daripada pintu-pintu syurga. Nampak kaya kena kahwin 2 ya? Satu pun sama kan? Satu pun sama. Baik. Kemudian barang siapa yang banyak mendirikan sembahyang dipanggil melalui pintu sembahyang. Barang siapa yang banyak berjihad dipanggil daripada pintu jihad. Barang siapa yang banyak berpuasa dipanggil daripada pintu Ar-Rayyan. Barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah dipanggil daripada pintu sedekah. Lalu Nabi ditanya, ada tak orang yang boleh masuk semua pintu? Kata Nabi ada. Lalu Abu Bakar yang tanya tu, Nabi tunjuk, kamu boleh masuk semua pintu. Kita kalau satu pintu, semua pintu mungkin susah. Sekurang-kurang ada satu ibadah yang kita buat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni perkara yang paling besar, yang paling kita takut, yang paling kita kena bimbang adalah masuk neraka Allah. Para sahabat Nabi, mentaliti mereka hari-hari dok fikir bagaimana nak selamat diri daripada neraka. Kita hari-hari dok bimbang bagaimana nak mengkayakan lagi diri kita. Pada esok lusa dah nak mati. Nak mati esok lusa dah. Bagaimana nak tambah dunia? Tambah tak salah, Islam tidak pernah larang. Asalkan tambah itu makin dekat pada Allah. Kalau tambah makin jauh, tak guna. Tambah makin jauh, tak guna. Saya bulan 12 ni nak pergi umrah. Geng-geng datuk-datuk Tan Sri, Sri Lanang, Sri Mersing, Sri Perak semua. Dia tak nak pergi yang murah-murah ni. Lalu dia kata, asalkan duduk depan sekali dengan masjid. Mahal tak apa ustaz dia. Asalkan dekat sudah dia. Asal dekat, ada 40 orang. 40 orang duduk ngaji yang saya setiap minggu, setiap pagi Rabu. Sekarang ni Alhamdulillah makin ramai kita buat geng-geng datuk-datuk semua ni kan. Jadi buka kitab pun, kitab memang mula-mula lah, tak payah mak tinggi-tinggi kan geng ni kan. Tapi bagus, dia ajak lagi geng-geng lain. Saya tengok mereka ni suka derma, suka apa lagi. Semalam saya kata saya ada buat kuliah duha sekarang ni, perlu pada rahal tu dalam 2-3 biji. Seorang angkat tangan tu bagi duit. Ya ustaz, kalau tak cukup nak lagu ustaz beritahu. Kalau nak selesai apa-apa mudah kan. Dia suka derma, tapi kita tengok kehidupan dia masih lagi tak faham pasal agama. Ya. Tapi tak apa, mudah-mudahan lama-lama dia faham. Sebab tu kena mengaji, benar-benar melibatkan akidah. Melibatkan akidah. Sahabat Nabi mereka punya mentaliti hanya bawa bagaimana nak selamat diri daripada neraka Allah. Ibadah ini jalan yang boleh menyelamatkan diri agar ibadah yang Tuhan buat pada kita, perintah kita agar boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ibadah ini berterusan. Kita baca kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Al-Ghazali.
Bagaimana Imam Ghazali susun daripada mula pagi bangkit saja, kamu kena puji Allah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sampai nak tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Seluruhnya Nabi ni semua perkara dalam keadaan ibadah pada, hatta tidur pun ibadah pada Allah. Sebab apa? Ibadah itu jambatan menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu orang yang rajin ibadah, imannya serta iman dia boleh turun dan boleh naik. Ibadah tadi sama ada puasa, sama ada semayang, sama ada baca Quran, sama ada ibadah khusus atau ibadah umum, dia boleh mengangkat keimanan kita dan paling tidak mengekalkan prestasi iman pada tahap yang baik. Suatu mentaliti yang kena bawa bagi orang yang beriman, bagaimana nak selamat diri daripada neraka Allah. Sahabat Nabi dok fikir bagaimana nak selamat diri daripada neraka Allah. Sebab tu kalau tanda kita sayang pada anak, sayang pada isteri, sayang pada mak ayah. Ramai orang kata sayang pada anak, bila mati tinggal anak dia 50,000 ekar tanah. Ni ayah nak mati ya, ayah tinggal tak banyak, anak 50,000 hektar tanah. Tapi kalau anak masuk neraka, itu tanda tak sayang. Walaupun ada tanah beratus-ratus ribu hektar pun jangan. Sayang pada isteri, peluk dia 600 kali sehari sampai tak mahu masjid. Peluk banyak kali, kalau isteri akhir tak tutup aurat, masuk neraka tak guna. Sayang pada ayah, isteri sayang pada mak, sayang pada ayah. Sekali balik bagi kain batik, sekali balik bagi kain pelekat, bagi duit gajian bulan. Itu tanda pengikat kasih sayang. Benda ni hanya mengikat kasih sayang. Tanda sayang sebenar dalam Islam, bagaimana selamat mak bapak kita daripada neraka. Pemimpin yang sayangkan rakyat, kepala otak pemimpin kena fikir bagaimana nak selamatkan rakyat daripada neraka. Pemimpin bukan sekadar buat jalan raya, kalau rakyat habis masuk neraka tak guna. Sebab tu otak pemimpin Islam dia kena fikir bagaimana nak selamatkan rakyat daripada neraka. Baru betul. Sebab tu kita nak angkat pemimpin macam ni. Pemimpin yang boleh membangunkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Surah At-Taubah 33. Dialah yakni Allah yang telah memutuskan yakni Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, membawa petunjuk yakni Al-Quranul Karim, wa dinil haqq, dan membawa agama yang benar yakni Islam. Bukan sekadar bawa petunjuk, bukan sekadar bawa agama benar, liyuzhirahu 'ala ad-din kulli, yang dia orang tak baca. Mesti Islam itu dimenangkan. Islam itu mesti ditinggikan mengatasi segala agama-agama lain, fahaman-fahaman lain, ism lain, ideologi lain yang ada di dalam dunia ini. Tapi hari ini kita hanya sekadar bawa Islam, tetapi peraturan Islam kita pakai lempar ke tepi. Kita angkat peraturan manusia. Kapal terbang emas jatuh. Jatuh tu biasa dah. Saya pada 2 minggu lepas, patut saya pergi Korea. Ada satu korporat tu dia ajak pergi. Dia bagi duit poket 5,000, tiket suami isteri free. Maya start dia berjalan. Kata aku kuliah banyak pada nak Korea 8 hari ada. 8 kali dengan 6, 8 kali 6 48. Aku nak kena ganti. Kata tak payah pergi. Kalau ajak pergi ke Mekah, saya pergi kata. Rupanya nasib kapal terbang yang dia naik, kapal terbang emas tu, lepas daripada peristiwa MH370 berlaku rosak generator. Kan tu dah dengar ni. Patut saya naik tu. Atau ada sebab tak bawa ustaz tu rosak generator. Kalau bawa orang tak rosak. Akhir sekali terpaksa landing. Mendarat cemas di Hong Kong. Transit di Hong Kong. Kan tu tak dengar cerita ni. Tapi alhamdulillah selamat balik lah. Selamat balik kan. Sebab tu kat bawa ustaz-ustaz ni kan. Anak jatuh tak jadi jatuh. Jadi sebab itu, bila kita nak sebut jatuh di mana-mana jadi. Tapi yang kita nak tegur kemaksiatan yang berlaku dalam kapal terbang ni daripada mula emas tubuh sampai sekarang. Kita nak sebut negara kita perlembagaannya Islam. Arak dijual dalam kapal terbang tu, kesian anak muda kita dah angkat arak lari.
Yang tu pun tak ada nak selesai. Baik kita nak kata negara Islam, kapal terbang kita naik Arab penuh. Pesta Arab berkeliaran seluruh negara. Nak buat macam mana? Sebab tu kita perlu pada undang-undang Islam, perlu pada peraturan Islam. Yang saya tak faham, kadang-kadang ada orang yang datang kuliah, yang datang mengaji, kita sebut. Keluar sekejap lagi dia kata, ustaz tu politik. La ilaha illallah. Kita sebut hukum, tak sebut politik. Sebut politik pun yang salah. Kan saya nak sebut tadi, akhir ayat surah Taubah, Allah kata, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik sangat benci pada kerja mengangkat Islam. Ulama-ulama bahas, kalau kita mula tak suka pada benda-benda yang jenamanya Islam, itu tanda hati mula nak menuju musyrik. Kebudayaan tak suka yang Islam, suka hak kafir. Peraturan tak suka yang Islam, suka hak kafir. Kuliah agama tak suka, tapi pesta maksiat suka. Undang-undang tak suka, suka hak kafir. Politik tak suka hak Islam, suka hak politik tidak Islam, politik sekular. Semua perkara itu menandakan hati kita mula cenderung nak dihala ke musyrik. Tak selamat iman. Tak selamat iman. Ada orang kata kita tak payah peduli, tak apa. Kita semayang, puasa, zakat, haji. Abdullah Ubay bin Salul tadi puasa. Abdullah Ubay bin Salul tadi semayang tak semayang 5 waktu dah Masjid Nabawi tu. Tapi Nabi iktiraf bapa munafik dunia bukan kerana semayang, kerana soal iman. Betul. Bila ragu pada peraturan, ragu pada Islam, ragu pada undang-undang, ragu apa saja Tuhan turun, walau semayang banyak semua Muslim. Sebab tu kita dah bincang bagaimana nak mengekalkan iman. Prestasi iman yang boleh kekal salah satunya melalui ibadah. Yang keenamnya adalah ibadah. Sebab tu kalau kita sayang pada anak isteri kita, sayang kepada orang yang kita sayang, mestilah sayang yang paling besar bagaimana nak selamat mereka daripada neraka. Ini Nabi dia duk fikir hari-hari bagaimana nak selamat umatku daripada neraka Allah. Dia jadi pemimpin agung. Tapi kalau kita jadi pemimpin, kita duk fikir bagaimana sibuk nak bagi benda, bagaimana sibuk nak mengkayakan diri kita, tak kayakan Islam, tak fikir nak taknya rakyat, tunggal langgang dengan ibadah, tunggal langgang dengan maksiat, tak peduli soal akidah Islam, akhir waquf. Sebab tu salah seorang sahabat Nabi, saya nak sebut orang ni, saya sebut dari kampung Raja Uda yang mana dengar ni. Seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Hayy. Abdullah bin Hayy ini ketika mana Nabi SAW sampai hijrah di Madinah, Nabi SAW melantik Abdullah bin Hayy ini sebagai tukang bekam Nabi. Tukang bekam. Tak ada orang lain yang bekam Nabi melainkan Abdullah bin Hayy. Dia ni sahabat Ansar. Nabi kata, wahai Abdullah, aku lantik kamu menjadi tukang bekamku. Cuma aku nak amanahkan kamu setelah tiap kali kamu bekam aku, darah aku ni kamu pergi buang, atau kamu pergi simpan, kamu pergi letak, kamu musnahkan di tempat orang tak nampak. Nabi pesan macam tu. Akhirnya dia pun mula bekam Nabi, dan Nabi tak pernah tanya pasal ini. Tak pernah tanya selama 6 tahun. Dia terus berbekam Rasulullah. Hanya dia seorang tukang bekam. Sampailah ketika mana peristiwa Hudaibiyah tahun 6 Hijrah, Nabi bermimpi. Mimpi Nabi masuk Kaabah membawa rombongan Islam ini, tawaf, kemudiannya tahlul sa'i buat umrah. Lalu mimpi seorang Rasul ini adalah wahyu, arahan, perintah daripada Allah. Esoknya Nabi kumpul para sahabat, aku baru bermimpi, suruh kita semua masuk Mekah. 6 tahun dah Nabi hijrah dengan sahabat, rindu pada Mekah. Akhir kumpul-kumpul 1,400 orang saja. Setengah kitab kata 1,500 orang. Termasuk yang pergi ini adalah Abdullah bin Hayy.
Sampai di Hudaybiyah, walaupun 19 km nak masuk Mekah, tertahan, tak boleh masuk. Bila tertahan tak boleh masuk, akhir sekali berlakulah, panjang cerita situ, berlaku perjanjian Hudaybiyah yang menyebabkan Nabi tertahan tak boleh masuk langsung. Kafir Quraisy kata jangan masuk tahun ni, balik dulu ke Madinah. Lalu disahih tanda tangan perjanjian Hudaybiyah. Lalu Nabi bertahlul, tahlul ihsan, sembelih kambing, gunting rambut, cukur kepala. Lepas cukur kepala, Nabi panggil Abdullah bin Hayy. Ya Abdullah, sebelum balik Madinah ni, tolong bekam aku. Dia pun bekam Nabi di Hudaybiyah. Peristiwa ni berlaku di Hudaybiyah. Lalu habis bekam baru Nabi tanya. 6 tahun dah Nabi tak pernah tanya. Ya Abdullah, habis bekam di Hudaybiyah, Nabi tanya, aku nak tanya dia, setelah 6 tahun kamu bekam aku, hampir tiap-tiap bulan, kadang 2 bulan sekali, ada keperluan kamu bekam, kamu seorang ni. Amanah aku bagi pada kamu dulu. Kemana kamu letak darah yang aku suruh simpan jauh daripada manusia? Baru Nabi tanya setelah 6 tahun. Abdullah bin Hayy kata, ya Rasulullah, kerana simpan di tempat manusia memang tak nampak. Lalu Nabi tanya, ya, di mana? Dia kata, ya Rasulullah, kerana aku terlalu cinta padamu dan terlalu kasih pada kekasih Allah, setiap kali lepas bekam jauh daripadamu, aku minum keseluruhan darah bekam. Walaupun darah kotor setitik pun tak tinggal, aku simpan tempat manusia tak nampak dalam tubuh. Memang tak nampak sungguh. Lalu Nabi kata, wahai Abdullah, aku tak perintah kamu buat macam tu. Lalu kata Nabi SAW, di Hudaybiyah peristiwa ini berlaku. Kata Nabi SAW, kalau macam tu, mulai hari ini aku pecat kamu daripada menjadi tukang bekamku. Sebab aku bimbang, kata Nabi, kalau banyak kali lagi aku suruh, kamu akan tetap minum darah aku sampai bila-bila. Dan aku tak minta kamu buat macam tu. Namun kata Nabi SAW, walaupun kamu tak jadi tukang bekam aku, oleh kerana kamu telah meminum darah seorang kekasih Allah, dengan jaminan daripadaku, tubuhmu diharamkan neraka selama-lamanya. Dengar macam tu, Abdullah bin Hayy terus memeluk Nabi, menangis teresa-esa. Dia kata, ya Rasulullah, saya lah orang yang paling rugi pada hari ini di atas dunia, yang tidak dapat lagi berbekam seorang tubuh manusia paling mulia, Rasulullah. Tapi di sebalik itu, saya lah orang yang paling untung sekali di akhirat, kerana dijanjikan oleh kekasih Allah, diharamkan tubuh saya daripada neraka selama-lamanya. Ini mentaliti para sahabat ni, bahawa nak selamatkan diri daripada neraka Allah, nak selamat diri daripada neraka Allah. Kerana neraka ni, melalui ibadah ini adalah nak selamat diri, naikkan iman. Mengapa yang sibuk kita dok kata iman? Innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah Al-Anfal ayat kedua dan 3. Allah sebut orang beriman, tandanya bila sebut nama Allah gemetar hati. Bila dibaca ayat-ayat Allah, naik iman. Kemudian mereka bertawakal pada Allah, mendirikan sembahyang, menafkahkan segala rezeki pada jalan-jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri orang beriman. Ayat lain pada aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lahwi mu'ridun wallazina hum li furujihim hafizun wallazina hum lizakati fa'ilun. Kembali, wallazina hum lizakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Semua perkara itu proses nak jaga iman. Yang kita dah bincang, nak jaga iman. Biar tak ada duit, takut atas dunia. Biar nama kita tak glamour, takut. Asalkan iman kita boleh jaga. Asalkan tak jadi syirik dan tidak jadi munafik.
yang boleh menyebabkan kita tergumban dalam neraka Allah. Para sahabat Nabi, kepala otak dia, kepala